Tok Janggut adalah salah seorang tokoh pahlawan kemerdekaan negeri Kelantan. Nama sebenar beliau adalah Haji Mat Hassan bin Panglima Munas atau lebih dikenali sebagai Tok Janggut. Beliau dilahirkan di Pasir Putih, Kelantan pada tahun 1853 Masihi. Ayahnya bernama Munas, merupakan seorang panglima utama kepada Maharaja Tua Jeram, iaitu Long Jaafar. Tok Janggut bukan sahaja seorang pahlawan, bahkan beliau juga adalah seorang alim ulama ataupun guru agama. Kerana dilahirkan dan dibesarkan di dalam sebuah keluarga yang patuh kepada agama, sejak kecil lagi Tok Janggut dihantar oleh Panglima Munas untuk belajar ilmu Al-Quran daripada seorang lebay di kampungnya, sehinggalah beliau berjaya menamatkan 30 juzuk hafazan Al-Quran. Kemudian beliau menyambung pengajiannya di sebuah pondok di Pasir Putih, Kelantan. Dikatakan selama berada di pondok tersebut, beliau sempat mempelajari ilmu persilatan daripada seorang pelajar tua, juga seorang pendekar kebal yang berasal dari Minangkabau. Melanjutkan pengajian ke Tanah Haram Makkah Al-Mukarramah adalah satu tradisi dan impian bagi setiap masyarakat Melayu suatu ketika dahulu. Begitu juga impian bagi Panglima Munas kepada anaknya Tok Janggut. Setelah tamat pengajiannya di pondok, Panglima Munas berkenan untuk mengizinkan Tok Janggut berangkat ke Mekah bagi mendalami selok-belok ilmu agama di sana. Menurut catatan sejarah, selepas berlakunya perjanjian Inggeris-Siam pada tahun 1909, pihak British mengambil alih pemerintahan Kelantan daripada Siam dengan mula membawa pelbagai perubahan. Punca utama penentangan Tok Janggut terjadi adalah kerana perubahan sistem pemerintahan negeri Kelantan daripada sistem tradisional Melayu kepada sistem Barat. Dengan kenaikan harga cukai yang tinggi, dilucutkan jawatan bagi pemerintah yang berhak dan dilarang mengadakan majlis ilmu agama yang dipimpin oleh Tok Janggut sendiri. Tok Janggut merasakan sudah sampai masanya untuk beliau menyahut seruan jihad daripada gurunya dan para ulama dunia untuk membebaskan tanah air daripada cengkaman penjajah. Maka pada hari Jumaat pada tahun 1915 Masihi, penentangan Tok Janggut bermula di Pasir Putih apabila Tok Janggut dengan kekuatan pasukannya seramai 2,000 orang telah menyerang Pasir Putih dan berjaya merampas tanah jajahan itu daripada pemerintahan Encik Latif, iaitu seorang pemerintah daripada pihak British. Perbuatan Tok Janggut dan para pengikutnya itu telah menyebabkan Sultan Muhammad keempat, iaitu Sultan Kelantan murka, lalu mengisytiharkan Tok Janggut dan para pengikutnya sebagai penderhaka. Baginda Sultan telah mengarahkan orang suruhannya membeli 20 kayu kain merah, lalu menitahkan seluruh penduduk Pasir Putih mengikatnya di lengan masing-masing, tanda taat dan tidak menderhaka kepada raja. Akan tetapi Tok Janggut dan beberapa orang pengikutnya telah menyalahi perintah istana. Bahkan mereka tidak mengikat kain merah dan tidak menyerahkan diri ke istana. Penentangan terakhir Tok Janggut berlaku di Kampung Saring pada 25 Mei tahun 1915 Masihi dengan kekuatan 1,000 orang di pihak Tok Janggut dan sekitar 200 orang di pihak kerajaan Kelantan yang terdiri daripada tentera Sikh, Inggeris dan Melayu Singapura yang lengkap bersenjata. Tok Janggut berjuang bersama sahabatnya iaitu Engku Besar Jeram, Mat Saman, Penghulu Deraman, Abbas Berani, Hussein Harimau, Awang Ngah dan Abdul Rahman Anak Kerbau. Pada awalnya pasukan Tok Janggut dapat menguasai peperangan tersebut, akan tetapi kerana kelebihan tentera di pihak kerajaan yang lengkap bersenjata, pasukan Tok Janggut mula ditekan sehingga ramai yang mula terkorban dan melarikan diri. Maka di dalam pertempuran itulah Tok Janggut akhirnya gugur sebagai syahid selepas beliau ditikam oleh seorang tentera Sikh upahan British.
Di antara sahabat Tok Janggut yang juga terkorban ialah Abbas Berani, Hussein Harimau, Awang Ngah dan Abdul Rahman Anak Kerbau. Manakala Engku Besar Jeram, Mat Saman dan penghulu deraman dikatakan telah melarikan diri ke Siam. Dikatakan bahawa Baginda Sultan telah mengarahkan tentera supaya membawa jenazah Tok Janggut dan disaidkan, iaitu digantung kakinya di atas dan kepalanya di bawah sebagai memberi peringatan kepada orang ramai supaya tidak menderhaka kepada raja. Akan tetapi ada pendapat yang mengatakan bahawa jenazah tersebut bukanlah Tok Janggut. Sebaliknya Tok Janggut telah melarikan diri ke Negeri Sembilan dan telah menetap di sana sehinggalah beliau meninggal dunia.